Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita bermohon kepada Allah Ta'ala supaya menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat sedikit penjelasan tentang apakah yang dimaksudkan dengan tarekah. Ataupun kalau bahasa orang Melayu, tarekat. Ya. Baik. Tarekat ini pada umumnya dikenal ataupun disebut sebagai ataupun difaham sebagai jalan. Jalan. Tarik. Ini jalan. Tetapi ia mempunyai dua maksud. Iaitu tarekat yang umum dan tarekat yang khusus. Tarekat yang umum ialah pada istilahnya iaitu melaksanakan segala hukum dan ajaran syariat. Ini apabila kita kata syariat iaitu ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Apabila kita telah belajar ketiga-tiga ilmu ini, kita amalkan. Kita mentauhidkan Allah. Kita melaksanakan amal ibadah zahir dan kita sucikan hati kita dari segala sifat mazmumah dan kita ganti dengan sifat mahmudah. Itu yang dikatakan tarekat yang umum. Jadi dengan kata lain, semua orang Islam yang taat ia adalah orang yang bertarekat secara umumnya. Tetapi apakah tarekat yang khusus? Tarekat yang khusus ini pada umumnya secara ringkas adalah satu metodologi ataupun satu jalan ataupun satu cara ataupun satu boleh dikatakan manhaj untuk kita mensucikan hati kita dari segala nafsu mazmumah dan menggantikan dengan nafsu mahmudah. Kita bersihkan hati kita dari segala nafsu amarah, kemudian kita anjakkan, kita berusaha untuk batin kita, hati kita beranjak kepada nafsu lawamah, seterusnya mulhimah dan seterusnya mutmainah, dan seterusnya lah sampai kepada nafsu kamaliyah. Dan apabila nafsu kita telah suci daripada nafsu amarah dan mencapai nafsu mutmainnah dan kamaliyah, insya-Allah, maka kita akan merasakan keberadaan Allah. Kita akan merasakan bahawa benar-benar Allah Ta'ala itu wujud sebagaimana yang kita pelajari ataupun kita yakini melalui ilmu tauhid, ilmu syariat, ini tauhid. Jadi tarekat khususiah ini ataupun tarekat yang khas ini adalah satu sistem yang disusun oleh para guru-guru yang muktabar. Bagaimana cara untuk mensucikan hati itu. Dan cara-cara ini dia tidak lepas daripada Quran dan Sunnah. Dengan arti kata yang lain, Quran dan Sunnah itulah yang dijadikan pedoman di dalam menyusun metod ataupun kaedah tadi. Dan tidak dinamakan tarekat jikalau ia tidak bersumberkan Al-Quran dan hadis. Itu namanya zindik. Dan apabila tarekat metod itu telah dijalani dengan sempurna,
maka dengan izin Allah, sucilah hati kita daripada nafsu amarah dan beranjak ia kepada nafsu yang mutmainah dan seterusnya kamaliyah. Ya. Suka saya jelaskan bahawa orang-orang sufi ataupun tarekat yang muktabar, dia tidak meletakkan tarekat itu atas namanya sebagai satu yang melengkapi semua. Ya, dengan arti kata yang lain, dia meletakkan Islam itu di atas. Ya. Jadi tarekat itu adalah satu elemen daripada Islam. Kerana apa? Ada yang menganggap tarekat itu diletakkan di atas. Ya, di atas. Islam itu di bawah. Jadi ia lebih mementingkan tarekat dan melupakan segala hukum-hukum Islam yang lain seperti jihad, seperti menuntut ilmu, seperti menyebar ilmu, ya, seperti membantu orang dan sebagainya. Ya. Sedangkan semua itu adalah berada di dalam lingkungan Islam yang luas. Ya. Jadi tarekat itu satu elemen daripada Islam yang luas. Kerana apa? Kerana nak ada sesetengah guru yang mursyid. Ya. Dia hanya mementingkan suluk. Dia tidak beraktif ataupun tidak menceburkan diri dalam bidang jihad, seperti mengajar ilmu ataupun mencegah mungkar ataupun mencegah masyarakat daripada melakukan sesuatu yang tidak baik, yang menyalahi syarak. Ya. Bahkan ada setengah guru mursyid menegah murid-muridnya daripada belajar dengan guru-guru atau syekh yang lain. Jadi ini adalah satu sikap yang pada saya tidak berapa mendapati akan kaedah ataupun jalan Nabi SAW. Ya. Ulama-ulama tarekat yang terdahulu sentiasa berjihad. Ya. Seperti imam-imam tarekat ataupun syekh-syekh tarekat di Timur Tengah berjuang menentang penjajah, seperti Syekh tarekat As-Sanusiyah. Ya. Dia menjadi ketua dalam berjihad menentang penjajah Perancis. Bahkan di zaman 80-an ataupun awal 90-an di negara kita, ya, syekh-syekh tarekat, ya, menentang segala amalan-amalan yang tidak mendapati syarak, ya, seperti adat-adat yang bersanggah dengan syarak, semua ditentang. Ya. Jadi kesimpulannya, tarekat itu ada umum dan ada khusus. Ya. Yang kita bicarakan bila disebut tarekat adalah yang khusus. Ya. Yang kita kenal sebagai tarekat Ahmadiyah, tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Syatariyah, tarekat apa lagi, Ghazaliyah, dan sebagainya. Ya. Jadi hendaklah kita faham, ya, kita faham bahawa apabila disebut tarekat, secara khususnya kita akan merujuk kepada tarekat yang khusus. Ya. Kerana tarekat yang umum ni tidak ada masalah, semua orang mengetahui. Laksanakan sahaja tauhid, fiqh dan tasawuf, itulah bertarekat namanya. Ya. Tetapi apabila ia nak mensucikan hatinya secara khusus, ya, dengan kaedah tertentu, itulah dinamakan tarekat khususiyah. Okey, sekianlah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.